Siapa yang baca alam, alam nashrah laka sadrak sampai akhir. Rakaat kedua bi alam, dengan alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yusibhu alam. Tidak ada yang boleh menyakitinya hari itu. Tapi baca sampai habis, jangan kepala saja. Baca sampai habis. Itu pendinding awal pagi itu. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, kita berada pada waktu yang sangat barakah, yaitu antara maghrib dengan isya. Ada 4 waktu, jangan disia-siakan. 1, maghrib dengan isya. 2, waktu malam sampai ke subuh. 3, waktu subuh sampai syuruk. Yang keempat, waktu asar sampai ke maghrib. Para salafun salih tidak akan sia-siakan 4 waktu ini. Terutama kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab muqaddimah untuk bulan yang menjadi ketua pada seluruh bulan, bulan Ramadan. Ramadan, raja. Sebelum raja atau sultan hadir ke sesuatu tempat, baginda akan utuskan wakil, tanya dulu kelengkapan di tempat tersebut. Sama juga, bulan Ramadan, ketua, raja pada seluruh bulan, Sayyidus Syuhur. Datang dahulu bulan Rajab. Wajib kita hormati sebab wakil kepada raja seperti raja juga. Demikian bulan Sya'ban. 2 wakil ini wajib kita hormati. Ulama mengatakan bulan Rajab bulan bercucuk tanam. Bulan Sya'ban menyirami tanaman. Bulan Ramadan memetik hasil mahsul. Untuk menanam, dibersihkan dahulu tempat untuk ditanam. Dibersihkan daripada rumput rampai, lalang, kayu, plastik, kaca, supaya apa yang ditanam akan boleh tumbuh dengan baik. Ini isyarat di bulan Rajab, bersihkan diri, sucikan diri daripada dosa, daripada kesalahan ghaflah. Ulama katakan ada 2 cara untuk kita bersihkan diri di bulan Rajab. 1, taubat. Bertaubat. Yang kedua, istighfar. Taubat mesti penuhi 3 syarat. 1, menyesal atas apa yang dilakukan. 2, tinggalkan dosa maksiat yang dilakukan. Dan yang ketiga, azam. Jangan buat lagi. STA, sesal, tinggal, azam. Kalau melibatkan kefarduan, ditinggalkan solat umpamanya di qada. Kalau melibatkan harta orang lain, maka dikembalikan. Baru taubat diterima oleh Allah. Yang kedua, beristighfar. Istighfar khusus di bulan Rajab, 70 kali pagi, 70 kali petang. Kalau tak sempat petang, baca malam. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosaku, rahmatilah diriku dan terimalah taubatku. Ini dibaca sambil diangkat kedua tangan begini. Mari sama-sama kita baca 10 kali. Siapa yang dah baca tadi, alhamdulillah. Dia pagi 70, petang 70. Siapa yang tak sempat baca petang, baca malam 70 kali. Kita baca 10 sahaja, saya nak tunjuk caranya. Nanti disambung nanti bila balik kuliah nanti. Sama-sama 10 kali. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya.
Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Ya Karim. Habis 70 tu ditutup dengan Ya Karim. Kita tak sampai 70 sebab kita nak mulakan majlis pengajian. Nanti boleh sambung. Itu istighfar khusus pada bulan Rajab. Di bulan Sya'ban, tanaman tadi disirami, diairi. Bila disiram dengan air sifatnya sejuk, maka amalan yang sifatnya sejuk, salawat. Kalau bulan Rajab, banyak beristighfar. Bulan Sya'ban, banyak bersalawat. Di setiap bulan, istighfar, Rajab, ya. Tapi lebih khusus dibanyakkan pada bulan Sya'ban. Sebab ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebahagian ulama mengatakan diturunkan pada bulan Sya'ban. Jadi banyak-banyak bersalawat. Kata ulama, sebelum kita nak bersalawat, sebelum nak beristighfar, sebelum nak baca Quran, biar ada muqaddimah. Ada muqaddimah amalan. Ada dalam kitab Kanzus Sa'adah. Siapa yang tuan? Barakallahu fikum. Baik. Kita sementara menunggu ni tadi tu dah sampai, alhamdulillah. Sebelum beristighfar, sebelum bersalawat, baca Quran, ada pembuka amalan. Siapa yang miliki Kanzus Sa'adah, ini ada pembuka amalan. Orang yang bertariqah Ahmadiyah Idrisiyah di Negeri Sembilan tahu ini. Jadi sebelum kita nak buat apa pun amalan yang namanya salawat, istighfar, baca Quran, baca dulu Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Maulah kita salawat. Tapi sebelum salawat dan istighfar ada lagi muqaddimahnya. Ini disebut oleh Syekh Muhammad Zaki bin Ibrahim, Syekh kepada tariqah Al-Muhammadiyah di Mesir, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau sebut ketika nak beristighfar, muqaddimahkan dahulu. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Baru astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu. Kalau salawat dibaca dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ada perintah sallu alaihi. Bila perintah daripada Allah tu mukhatab, maka seolah-olah kita jawab labbaika ya Allah, sekarang kami salawat. Wastaghfirullah, labbaika ya Allah, sekarang kami beristighfar. Sama juga muqaddimah untuk tahlil. Sebelum kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti kita belajar cara bertahlil. La ilaha kanan, illallah dekat sini. Dua jari dekat dada kiri, dua jari bawah susu kat sini. Sini kita tawajuh. La ilaha illallah. Itu nanti kita belajar. Kalau nak tahlil, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu iqtibas namanya. Afdalu dzikri itu hadis daripada Imam Tirmidzi. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ayat Al-Quran. Jadi hadis campur dengan Quran itu namanya iqtibas. Itu dibaca. Kalau bulan Rajab banyak istighfar, bulan Sya'ban banyak salawat, bulan Ramadan yang ditanam tadi disirami dengan air, ditumbuh dengan elok, maka dia akan keluar hasil mahsulnya. Amalan
bila dah keluar, petik sajalah. Amalan yang sangat mudah, semudah memetik buah yang ada di pokok atau mencabut sayur yang ada di batas ataupun kebun. Mudah sekali. Amalan yang semudah itu membaca Al-Quran. Sebab itu baca Quran mudah sangat. Masya Allah. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyari amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Siapa yang baca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, baginya satu kebajikan. Satu kebajikan menyamai 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayuhibbu ahadukum ayyarji'a ila ahli. Apakah mahu salah seorang di kalangan kamu balik ke rumah, lalu dia melihat di rumahnya ada 3 ekor unta yang gemuk dan bunting. Qulna, na'am ya Rasulullah, siapa tak mahu? Orang Arab ketika itu, siapa yang punyai unta, itu dikira orang yang punyai harta. Nah, sebab itu selalu disebut unta. Kalau zaman kita ni kereta lah, kereta yang mewah-mewah. Mau tak balik kat rumah, kamu tengok 3 ekor unta yang gemuk dan bunting. Bermakna bila bunting jadi 6 ekor. Naam ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ay yaqra'a ahadukum fi salati, seseorang membaca dalam solatnya 3 ayat, 3 ayat, khairun lahu, itu lebih baik baginya daripada mendapat 3 ekor unta yang gemuk dan bunting. Wa arba', kalau 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta yang gemuk, besar dan bunting. Tuan-tuan semua ni saudagar unta ni. Ni saudagar unta. Sebab sejak kita baligh, kita sudah solat, bukan? Dan solat itu mesti kita baca surah Al-Fatihah. Walaupun baru dengar hadis ni malam ni, tapi kalau kita dah buat, setiap rakaat paling kurang 9 ekor, 7 ekor unta. Pasal kita baca surah Fatihah 7 ayat. Tapi 7 itu maksudnya darab 2 sebab bunting tadi tu 17. Setiap rakaat dapat 14 ekor unta. Rakaat pertama, kedua, 3, 4. Nah, itu isyak. Belum lagi qabliyah, belum lagi ba'diyah. Tu yang saya kata semua ni saudagar unta ni. Naam. Karena itu ini rahmat Allah. Supaya dalam solat biar kita baca ayat Al-Quran. 2. Yang kedua, supaya kita selalu solat. Sebab dalam solat kita baca ayat. Jadi jangan tinggal 3 bulan ini. Ulama katakan, siapa yang menghormati Rajab, dia akan dirahmati Allah pada bulan Sya'ban. Siapa yang menghormati Sya'ban, Allah akan rahmati dia pada bulan Ramadan. Sehingga dia dapat kurniaan daripada Allah, antaranya ialah Lailatul Qadar. Allah marzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, rezekikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada tahun-tahun setiap tahun. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu tuan-tuan dah dapat ini belum? Belum? Sudah. Sebab yang ini nota untuk tauhid. Nota untuk buku untuk tasawuf kita sudah ada. Untuk fiqh kita dah ada dah. Tapi yang tauhid belum siap lagi. InsyaAllah akan siap sikit masa lagi. Tapi saya dah sediakan ini. Sampai tajuk hukum akal pada malam ini. Kita dibantu oleh Al-Fadhil Ustaz Syafi'i untuk membaca. Baik, siapa ada kitab ini kita baca dulu niat sebelum pengajian. Ni, muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama.
nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih, supaya bila kita mengajar ataupun belajar, kita jadi ingat niat yang baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Bacaan yang pertama itu disebut oleh sebahagian ulama, antaranya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Abwabul Faraj dan kitab beliau Al-Khulasah min Syawariqil Anwar, disebut juga oleh Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid dalam kitab beliau An-Nujumu Az-Zahirah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali bacanya insya-Allah, mudah-mudahan seperti membaca 72,000 kali sekali baca. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sekali kami baca, bagilah pahalanya fi kulli lamhatin. Bagilah pahalanya setiap kerdipan mata. Manusia berkedip mata 48,000 ataupun 24,000 kali. Wa nafasin, turun naik nafas 48,000. Jadi 24,000 kali campur 48,000 kali, jumlahnya 72 kali. Sekali baca. Mudah-mudahan tidak dalam hadis, tetapi ini ifadah, faedah daripada ulama. Dan menyebut la ilaha illallah itu sangat bagus. Nabi sebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal yang aku sebutkan dan para nabi sebelumku sebut la ilaha illallah. Terlebih lagi kalau tuan-tuan mengaji sifat 20. Sebab bila kita sebut la ilaha illallah, bukan kosong. La nafi, ilaha manfi, illa isbat, Allahu muthbit. Di situ paling kurang 20 sifat di situ. Apa dia? Satu yang namanya uluhiyah. Istighna. Istighna itu ada 9. Ada 11. Kemudian iftiqar itu ada 9. Itu yang kita sebut istighna wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah masuk iftiqar, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyah. Sama sebelah istighna. Sama, basar, kalam. Lengkapkan dengan ma'nawiyah. Ma'nawiyah di mana ada ma'ani, situ ada ma'nawiyah. Sini kan tadi ada 4. Qudrah, iradah, ilmun, hayyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Sini kan ada sama, basar, kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dihafaz. Apa dia? 5, 3,
4, 3. Boleh? 5, 5, 4, 3, 3. Apa dia 5? Dekat istighna sebelah kanan. Wujud, qidam, baqa. Mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. 5. Sebelah ni 5. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah. 5. Sebelah ni 3. Sama, basar, kalam. 4. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Sini 3. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi 5, 5, 3, 4, 3. Itu dihafaz. Supaya bila kita sebut la ilaha illallah, baru mantap. Ada istighna, ada iftiqar. Itu paling ringkas. Dia boleh jadi sampai 50, boleh jadi sampai 68. Naam. Yang kedua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ini masyhur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa yang baca ini pada waktu siang, wa huwa muqinun bihi, dia yakin, lalu dia meninggal sebelum malam, meninggal pagi atau petang, dia ahli syurga. Siapa yang baca malam, dia meninggal sebelum pagi, ahli syurga. Jangan tak baca 2 waktu. Siang sekali, malam sekali. Waktu siang, biar selepas subuh. Waktu malam, biar selepas maghrib. Sebab kita tak tahu apa berlaku. Tapi lebih bagus baca setiap lepas solat. Allah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Hadis riwayat al-Imam At-Tabarani. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Siapa baca ni sekali, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu seramai orang yang beriman lelaki dengan perempuan sekali. Dia baca. Katalah sekarang orang Islam seluruh dunia tahun 2022. Kita ambil paling minimum. Hadis tadi tak sebut orang yang beriman tu zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang hidup dengan yang meninggal tak sebut. Kalau tu lebih banyak, kita ambil yang paling ringan. Yang masih hidup orang yang beriman hidup tahun 2022. 3 bilion, kita ambil lah mudah-mudah, 3 bilion. Sekali baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, pahala kita 3 bilion. Sekali baca. Sebab itu ulama sarankan, antaranya Habib Omar dalam kitab beliau Al-Khulasah Al-Madadin Nabawi, beliau kata paling kurang 27 kali. Kenapa 27 tu? Wallahu alam. Baca. Pagi 27, petang. Kalau nak baca 100 kali, itu lebih bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah. Hadis man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Tak, hadis yang lain. Man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Riwayat yang lain, wajabat lahu syafa'ati. Hadis riwayat al-Imam At-Tabarani. Siapa yang baca salawat ini, Allahumma ya Allah salli rahmatilah atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tak sebut taswid, tak sebut sayyidina. Kita sebut sayyidina sebagai adab. Wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ya Allah, tempatkan baginda di kedudukan yang paling hampir di sisimu pada hari kiamat. Itu sekali baca wajabat lahu syafa'ah. Wajiblah baginya syafaat. Salawat ini antara salawat jangan tinggal setiap hari. Paling bagus 100 kali untuk kita dapat syafaat. Baik. Kita telah masuk pada muka surat yang pertama. Sebelum kita nak belajar tauhid. Kitab tauhid saya ni akan mengaji tentang rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, hari kiamat, qada dan qadar. InsyaAllah lengkap. InsyaAllah lengkap. Sekarang, kita baru mengaji satu. Beriman kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah, mesti kita kenal Allah. Kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah. Supaya kita kenal seseorang itu. Ada seorang nak kahwin, bagi tahu dengan mak dia, mak,
saya ada seorang yang special, perempuan. Mak dia tanya, siapa? Namanya Jamilah. Namanya Jamilah. Apakah mak ayah terus terima sebab namanya Jamilah? Jamilah maksudnya cantik. Oh, nama cantik. Bulan depan kahwin. Tak. Bukan kerana nama. Orang itu dikenal kerana sifat. Dicek dulu sifatnya macam mana orang itu. Mengenal orang bukan melalui nama. Sebab kadang-kadang nama bagus, tapi sifatnya Masya Allah. Tapi yang sepatutnya al-ismu yadullu alal musamma. Sepatutnya begitu. Biar nama tu menunjukkan sifat orang itu. Sebab itu dalam perbahasan tauhid, itu bahas ulama panjang tu. Apakah isim musamma ataupun isim ghair musamma. Itu nanti kita tengok panjang. Jadi nak kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah, itu namanya ilahiyat. Sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil atas Allah. Bukan Allah bersifat dengannya. Sebab itu nanti kita akan hukumkan sifat ini. Bila menghukumkan sifat, itu kerja akal. Akal bila menghukum akan terbit 3. 1, wujub, mesti. Yang kedua, istihalah, tak mungkin. Yang ketiga, jawaz. Sebab itu bila kita belajar 20 sifat Allah itu yang tafsil, akal pun merenung. Apa kaitan sifat ini pada Allah? Akal akan hukumkan. Jawab akan hukumkan. Wujub, mesti. Wujubul wajibat. Sifat mustahil mana mungkin ada pada Allah? Akal akan hukum. Tak mungkin. Istihalah. Istihalatul mustahilat. Dan perkara-perkara yang harus pada Allah. Kata akal, jawaz. Jadi, jawazul jaizat. Itulah yang lebih tahqiq. Bila disebut hukum akal, yang lebih tahqiq, wujub, istihalah, jawaz. Yang dihukumkan, itu namanya akal hukum. Akal hukum baru namanya wajib, mustahil, jaiz. Tapi hukum akal, akal menghukum, wujub, jadilah dia wajib. Istihalah, jadi dia mustahil. Jawaz, jadilah dia jaiz. Itu yang paling tahqiq. Yang nama hukum akal. Dalam kitab kita ada sebutnya. Baik. Sebab itu, nak kenal mana yang wajib, mana mustahil, mana harus, mesti belajar hukum akal. Sebab itu kita belajar hukum. Kita dah sebut dalam pertemuan yang dulu, hukum dan pembahagiannya, kita dah sebut ada 3. 1, hukum syarak, muka surat 2. Kita tak ulang ya, sebab kita tak nak redundant. Hukum adat, yang muka surat 3. Dan hukum akal pada muka surat 4. Ini sudah kita bicarakan pertemuan yang dulu. Sebolehnya biar ada, tuan-tuan, biar ada teks. Sebolehnya boleh buat dhabit. Boleh buat dhabit. Sebab belajar tauhid, saya nak bagi tahu dulu awal-awal. Ada 4 cabaran belajar tauhid sifat 20. 1, tak ramai yang belajar sifat 20. Sebab katanya payah. Itu cabaran pertama. Cabaran yang kedua, bila dah ramai yang belajar sifat 20, tak istiqamah. Itu cabaran yang kedua. Bila sudah istiqamah, lambat faham. Sebab dia perlu kepada akal yang cepat. Yang ketiga, bila dah faham, cepat lupa. Ini 4 cabaran belajar ilmu tauhid, especially sifat 20. Kalau fiqah tak apa. Kalau tasawuf tak apa, ringan. Tapi ini cepat. Kenapa? Satu je sebabnya. Syaitan. Dan ketua pada seluruh syaitan, iblis. Tak nak kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, kita tahu itu iblis. Sebab itu, kalau Dajjal datang nanti di akhir zaman, orang yang mengaji tauhid tahu. Dajjal mai. Tengok mata ke, tak tengok mata, buta. Sebelah kanan, sebelah kiri tersembuih. Di dahinya ada kaf fara, satu qaul. Satu qaul kaf alif fara. Satu qaul kaf tak bersama dengan fa, tak bersama dengan ra. Bila kita tengok depan kita, tapi jangan cakap besar. Jangan cakap besar. Dajjal mai depan kita, kita tahu dia bukan Tuhan. Pasal Dajjal itu jirim dan arad. Kita tahu jirim dan arad itu makhluk. Itu kalau kita belajar sifat
20. Baik. Malam ini kita akan baca pada muka surat yang kelima. Lanjutan apa yang dikatakan hukum akal. Ini penting. Sebab kalau betul kita memaham, baru betul kita menghukum. Kalau tidak, tak. Sebab itu, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumkan sesuatu, mesti dalam perkara kita ni, kena konsepnya, baru kita boleh hukumkan. Contoh, kalau kata ada orang mengatakan wajib Allah bersifat lemah, itu kan salah tu. Wajib Allah bersifat lemah. Sepatutnya mustahil. Sebab semabul. Tak jelas apa maksud wajib. Mungkin ada orang mengatakan mustahil Allah bersifat dengan qudrah. Maka yang mengaji sifat 20, mengaji hukum akal, tak kena. Sebab apa? Sebab bukan mustahil tapi wajib. Itu pentingnya kita mengaji hukum tadi itu supaya kita menghukum dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk Isyak pukul berapa Ustaz? 8? 4? Sekarang jam pukul berapa? 8.29. Nanti bila azan kita berhenti. Saya sambung 5 minit. Berhentilah kita mengaji akidah. Nanti solat Isyak, lepas solat Isyak terus kita sambung fiqh dengan tasawuf. Dia begitu. Supaya kita tak insya-Allah tak berlanjutan. Insya-Allah. Lepas Isyak saya akan usahakan memang 1 jam, setengah jam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang kedua. Selalunya bila orang mengajar akan baca qalal musannifu rahimahullah atau qalal muallifu hafizahullah. Saya tak baca sebab ini saya sendiri yang karang ni. Kalau saya baca kitab orang, contohnya baca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, maka saya bacalah qalal musannifu rahimahullah. Jangan tak baca tu. Ini adab kita dengan pengarang kitab. Berkatalah pengarang hafizahullah kalau masih hidup. Rahimahullah kalau dah meninggal dunia. Itu bukan sebarang tu. Hafizahullah, rahimahullah. Itu namanya jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Itu maksudnya apa? Sebutannya itu mengkhabarkan, tapi maknanya doa. Hafizahullah, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Walaupun dari segi khabar, Allah telah merahmatinya. Tapi dari segi makna, semoga Allah merahmatinya. Sama juga, sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, makna. Ayat doa. Dari segi lafaz mengkhabarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah telah bersalawat. Maksud telah merahmati ke atas baginda dan memberi keselamatan pada baginda. Itu khabar. Tapi maknanya doa, semoga Allah merahmati baginda dan memberi keselamatan pada baginda. Kan jadi doa. Bila doa jadi amalan orang, amalan kita kepada Rasulullah. Itu doa. Maksudnya amalan baik. Bila amalan baik berikan pahala oleh Allah. Pengertian wajib, mustahil dan jaiz harus pada akal. Ini adalah huraian lebih lanjut tentang hukum akal yang telah disebutkan sebelum ini. Kenapa kita nak belajar hukum akal ni? Sebab akal bila menghukum itu tepat. Tetapi yang nak dihukum mesti tasawurnya betul. Baru kita boleh dapat sesuatu yang tepat. Tapi kena tahu dulu wajib tu apa, mustahil apa, jaiz apa. Fadhal Ustaz Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab-kitab ilmu tauhid, umumnya pengertian wajib, mustahil dan jaiz disebutkan seperti berikut. Saya sebutkan umumnya, maksudnya selalunya begitu. Sebab tuan-tuan kalau buka pada muka surat 6, pada muka surat 7, saya bawa takrifan yang berbeza. Supaya tuan-tuan, puan-puan yang mengaji tauhid, terutama sekali ustaz-ustazah yang ikut pengajian kita ini, lebih meluas pemahamannya. Sebab ada ta'rif-ta'rif yang kalau dihalusi
Ada yang khusus, ada yang umum. Naam. Pertama sekali, wajib. Apa dia pengertiannya? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Apa artinya? Apa yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran. Baik. Bahasa itu, bahasa terjemah satu-satu. Kita tengok maksudnya, yang kolom sebelahnya tu. Maksud, akal tidak boleh menerima jika perkara itu tidak ada. Justru ia mesti ada. Akal tak boleh terima. Sekarang kita cerita bab akal ya. Bukan cerita bab adat. Adat, kalau makan, kenyang. Kalau tak makan, lapar. Itu adat. Lah, adat memang begitu. Tapi dari segi akal, kalau makan, boleh tak kenyang. Nah, kalau tak makan pun boleh kenyang. Itu akal. Sebab, kalau Allah nak bagi dia kenyang-kenyang, itu. Jadi sekarang kita fokus hukum akal. Bukan hukum syarak. Kalau hukum syarak, wajib tu apa? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Siapa yang buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib. Contohnya, solat. Lakukan, dapat pahala, tinggal berdosa. Sekarang ini tak. Sekarang kita cerita bab akal. Akal kata, tak boleh terima jika perkara itu tidak ada. Kata akal. Mesti ada. Guru kami, Baba Ghazali, Babali Skam. Beliau kata, kalau mengajar tauhid, bagi banyak contoh. Jadi kita tengok contoh. Pertama sekali, Pertama, jirim yakni benda mengambil ruang tahayus. Ni benda, saya ni jirim. Saya nak kata zat boleh, nak kata jirim boleh, nak kata jisim boleh, nak kata jauhar boleh. Itu kemudian kita syarahkan. Saya mengambil ruang sekarang di sini. Di sini jadi kosong. Kalau saya beralih ke sini, sini jadi mengambil ruang. Jadi jirim saya ni mesti mengambil ruang. Buku ni mengambil ruang, maksud sini ni ruang. Letak sini. Sini tak boleh tempat lain dah ni. Maksudnya, setiap jirim mesti mengambil ruang. Itu maksudnya. Itu nama tahayyuz. Yang kedua. Kedua, zat dan sifat pada Allah. Ya, Allah masih ada zat, masih ada sifat. Akal tak boleh terima kalau tidak ada zat dan tidak ada sifat. Dua. Terus. Ketiga, ada tukang rumah yang membuat rumah. Tak mungkin rumah tu berada sendiri begitu. Kecuali mukjizat. Sakti itu lain. Ini dalam akal biasa, ada rumah, mesti ada orang yang buat rumah. Terus? Keempat, sifat qudrah bagi Allah. Ya, sifat qudrah bagi Allah. Kalau Allah tidak ada sifat qudrah, maka akasnya adalah Allah lemah, mustahil Allah lemah. Itu wajib, akal mesti terima benda itu, tak boleh tak terima. Itu satu. Yang kedua, mustahil. Mustahil pengertiannya ma la yatasawwaru, boleh dibaca yutasawwaru boleh, yatasawwaru boleh, fil aqli wujuduhu. Apa yang tidak dapat digambarkan kewujudannya dalam akal fikiran. Itu bahasa tu agak bahasa surat, pesuratan. Bagi kita mudahkan. Maksud, akal tidak boleh menerima jika perkara itu ada. Justru ia mesti tidak boleh ada. Contoh? Contoh pertama, jirim, yakni benda tidak mengambil ruang. Yang kata benda mesti mengambil ruang. Sebut apa pun benda. Termasuk angin. Angin tu pun, tu kasif itu, mengambil ruang. Walaupun kita tak nampak. Gitu. Dua. Dua, keadaan seseorang yang tidak bergerak dan tidak diam pada masa yang sama. Mustahil. Sama ada bergerak satu masa. Diam satu masa. Tak boleh. Masa yang sama bergerak, masa yang sama pun diam. Itu mustahil tu yang kita kata akal tak boleh terima benda ni. Ketiga, ada Tuhan lain, yakni syarik atau sekutu bagi Allah. Tidak ada Tuhan lain. Boleh dhabit kat situ. Yang dikatakan Tuhan yang sebenar, dhabit kat situ, uluhiyah. Uluhiyah. Mesti ada hukum ketuhanan. Apa hukum ketuhanan yang kita sebut tadi? Istighna, iftiqar. Selagi tak ada dua ni bukan Tuhan tu. Boleh difaham ya? Kata Babali kita, kalau orang kata 7,000 Tuhan sekalipun dalam alam ni, tak ada masalah. Sebab, apa? Maksud, bukan Tuhan tu. Bukan Tuhan. Sebab, tapi dia disembah orang, ya disembah orang. Tapi, Tuhan-Tuhan itu ada dua sifat ini tak? Istighna, iftiqar. Baru nama Tuhan yang sebenar. Apa dia istighna tadi? 5.
5, 4, 3. Ada yang tu barulah nama Tuhan yang sebenar. Bila kita lihat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Tuhan lain syarik sekutu bagi Allah? Tak mungkin. Sebab yang namanya Tuhan sebenar, dia mesti ada uluhiyah. Uluhiyah adalah hukum ketuhanan, mesti ada dua. Satu tadi apa? Istirna. Yang kedua iftiqar. Yang tadi kita sudah sebut 5, 5, 3, 4, 3. Nah. Yang keempat, sifat binasa yakni fana atas Allah. Tak boleh. Akal tak boleh terima benda itu. Baik. Yang ketiga, jaiz. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Apa yang boleh diterima kewujudan dan ketiadaannya dalam akal fikiran. Nah. Maksud, akal boleh menerima sama ada perkara itu ada atau tidak ada. Boleh diterima. Nah. Contoh pertama, Allah menjadikan makhluk atau tidak. Terpulang pada Allah. Allah nak jadikan makhluk ya? Tidak. Tidak. Fi'lu kulli mumkinin atau tarkuhu. Itu harus bagi Allah. Tapi harus ini harus bahasa Melayu. Bukan harus bahasa Indonesia. Sebab sahabat-sahabat kita Indonesia kalau harus tu jadi wajib. Nah, jadi harus ini boleh dan boleh tidak. Nah. Kedua, sesuatu benda bergerak atau diam pada masa yang berlainan. Ya, boleh diterima dengan akal. Ketiga, Allah memberi pahala kepada orang yang taat atau tidak. Itulah i'tiqad kita. Bukan wajib. Sebab kadang-kadang orang itu buat amal tapi dia riak. Jadi kerana itu terpulang Allah nak bagi pahala atau tidak. Keempat, Zaid mempunyai anak atau tidak. Itu harus sahaja. Baik. Ini kita akan buat perbandingan. Sebab sebahagian kitab tidak begitu. Kata guru kami, Syekh Ahmad Radauddin, hafizahullah wa ra'ah, ta'rif ini mudah untuk orang awam. Tapi bila diamati nanti, ada beberapa perkara yang menjadi umum dengan khusus. Mari kita lihat dulu catatan. Saya buat perbandingan dengan mengutip kitab-kitab lain supaya ta'rif tadi lebih lagi fleksibel. Nah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala dalam syarah Tijan Ad-Darari muka surat 8 menyebutkan. Semua kitab-kitab ini saya rujuk. Kitab ini saya bukan ambil daripada kitab. Tak. Memang rujukan ini dalam buku saya ni semua memang ada khas. Kitab betul. Saya bukan ambil daripada kitab lain. Tak. Memang kitab tu asli ada di rumah saya ambil, saya yang terjemah. Sebab tu bagi saya kitab ini sangat dekat pada hati saya. Nah. Istilah wajib pengertian huwallazi la yumkinu adamuhu. Artinya sesuatu yang tidak mungkin tiada pada akal. Maksudnya ada. Lebih kurang sama dengan yang tadi. Yang mustahil. Pengertian huwallazi la yumkinu wujuduh. Yakni sesuatu yang tidak mungkin ada pada akal. Ini mungkin ya. Bukan mungkin. Ini mungkin. M-U-N-G-K-I-N. Nanti kita jumpa istilah mungkin. Itu mungkin tu lain. Itu mungkin tu adalah makhluk sebab berada pada waktu imkan. Jaiz, yakni harus. Huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Yakni sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, yakni pada akal. Lebih kurang sama dengan ta'rif yang lain yang tadi itu. Tapi yang paling masyhur ta'rif ini, Imam As-Sanusi menyebutkan ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Untuk wajib, mustahil, harus macam tadi. Ini kita buat variety, kita buat perbandingan. Tapi sebahagian ulama mengatakan yang dirasakan lebih tepat, bukan bermakna tadi salah. Supaya kita jangan merendahkan ulama-ulama besar ini, tidak. Nanti kita akan bagi perbincangannya. Kalau sempat ni, kalau tidak 2 minggu lagi. Kenapa ta'rif yang selepasnya ini dirasakan itu lebih tepat? Yang tadi bukan salah, tapi cerita tepat. Bagaimana tu? Mari kita lihat di dalam kitab-kitab lain tidak digunakan perkataan wujud, yakni ada dan tadi wujud dengan adam. Dua tu. Kitab lain tak guna tu, tetapi dan adam tiada, tetapi subut yakni tetap, dan intifa yakni tidak, contohnya. Tak guna perkataan wujud tapi guna subut ataupun tahakkuk. Tidak digunakan adam tapi intifa.
kata ulama, ini lebih lagi umum. Nanti kita tengok. Dalam 3 minit lagi kita berhenti. Saya ambil masa sedikit nanti untuk fiqh, untuk kita syarahkan ini. Sebab ini penting. Untuk asatidah, untuk orang awam, yang ta'rif pertama tadi sudah memadai. Tapi ini thubut dengan intifa', ulama katakan itu lebih lagi umum. Istilah wajib, ta'rif ma la yaqbalul intifa'. Artinya apa yang tidak menerima nafi, yakni tidak, yakni pada akal. Bukan tidak menerima adam, tidak menerima nafi. Apa bezanya lepas solat nanti? Mustahil ma la yaqbalus subut, yakni apa yang tidak menerima subut, yakni tetap pada akal. Bukan menerima ada, tidak, tapi menerima subut ataupun tahakkuk. Siapa yang ada kitab boleh buat dhabit. Subut atau tahakkuk, boleh tulis kat situ. Jaiz? Jaiz, harus. Ma yaqbalus subuta walal intifaq. Wal intifaq. Apa yang boleh menerima subut, yakni tetap, dan nafi, yakni tidak pada akal. Baik, yang terakhir kita tengok Imam Syarqawi. Apa beliau sebut? Ia hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala dalam hasyiahnya, iaitu istilah wajib, yakni adamu qabulil intifa'. Artinya tidak menerima nafi, yakni tidak pada akal. Beliau tak gunakan apa? Adab. Yang kedua? Mustahil, adamu qabulis subut. Qabulis subut. Artinya tidak menerima subut, yakni tetap pada akal. Tak diguna wujud. Jaiz, yakni harus. Qabulus subuti wal intifa'. Menerima subut, yakni tetap, dan nafi, yakni tidak pada akal. Baik. Dalam ta'rifan lain yang lebih ringkas disebutkan, wajib itu ma yaqbalu thubuta faqat. Erti apa keadaan yang boleh menerima subut, yakni tetap sahaja. Maksudnya keadaan yang boleh menerima thubut sahaja, tidak disebut wujud. Yang mustahil ma yaqbalu nafya faqat. Erti apa keadaan yang boleh menerima nafi, yakni tidak sahaja. Dia boleh terima nafi sahaja, bukan terima adam. Dan yang terakhir harus ma yaqbalu thubuta wan nafya. Apa keadaan yang boleh menerima subut, yakni tetap, dan nafi, yakni tidak. Baik. Kita selalu dengar wajib itu apa yang tidak boleh tasawur akan ketiadaannya. Dia mesti ada. Ma la yutasawwaru au la yatasawwaru fi al-aqli adamuhu. Akal tak boleh terima. Dia mesti akal tak boleh terima tiada. Dia mesti ada. Kalau mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal tak boleh terima ada. Dia mesti tidak ada. Di mana ulama komen tentang ta'rif ini? Begini. Nanti kita akan tengok apa yang Imam Ad-Dardir sebut di sini. Saya jelaskan dahulu supaya nanti bila kita baca Ad-Dardir, kita dapat tasawur. Kalau kita terima begini. Wajib itu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Apa yang tidak tertasawur dalam akal akan adanya. Dia mesti tiada. Dia mesti ada. Apa yang akal tidak boleh terima ketiadaannya. Dia mesti ada. Maksud, sifat itu mesti ada. Walhal, di dalam 4 kategori sifat, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, nanti kita belajar. 4 kategori sifat ini hanya satu saja yang ada, yang wujudi, iaitu yang nombor 3. Itu namanya sifat ma'ani. Adapun sifat lain daripada itu, ia bukan ada dirinya. Tidak disebut wujudi, tapi amrun i'tibari. Malah satu qaul mengatakan bahawa nafsiyah itu hal, dan kaunuhu ma'nawiyah itu hal.
bila sebut hal, dia akan jadi begini. Susunan rankingnya, satu, wujudi. Memang ada betul-betul. Ataupun maujud. Yang kedua, hal. Nak kata ada macam tidak ada. Nak kata tiada, dia ada, tu hal. Yang ketiga, ni namanya amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu bukan ada, tapi boleh diterima dalam akal. Amrun perkara. I'tibari, i'tibar. Akal, faham, reti. Ada dalam zihin, tapi tidak ada di luar. Nanti kita akan masuk ya. Dan yang keempat, ni namanya ma'dum. Tak ada sama sekali. Contoh, syarikul bari. Tuhan lain yang sekutu dengan Allah. Tidak ada. Anak dan isteri bagi Tuhan tidak ada. Dia ada kategori 4 itu tadi. Nah, dalam sifat 4, sifat kumpulan sifat 20, dia ada 4 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang betul-betul ada dirinya hanyalah yang ma'ani. Maksudnya yang ada. Ya? Jadi bila kita kata yang wajib tadi itu, ta'rif yang awal, boleh buka balik pada muka surat 5. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, apa yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya dalam fikiran, akal fikiran. Apa dia? Akal tidak boleh menerima jika perkara itu tidak ada. Justru ia mesti ada. Wajib. Wajib. Ia mesti ada. Sedangkan dalam 4 kumpulan sifat tadi, yang ada hanya sifat ma'ani. 3 sifat ini nak letak kategori mana tu? Sebab tu kata ulama, ta'rif ini boleh lagi diperincikan. Sebab itu kata Baba'in sepanjang. Untuk kita syarah di sini, ada di sini wujud, hendaklah kita terjemah dengan sungguh. Sungguh tadi itulah namanya thubut ataupun tahakkuk. Baru masuk yang lain. Kenapa? Kalau kita kata yang wajib adalah sifat yang ada, ia hanya merujuk kepada sifat ma'ani. Walhal semua sifat ini wajib. Faham di situ? Sebab dalam ta'rif tadi, wajib mesti ada. Maksudnya ada dirinya. Nafsiyah bukan ada dirinya. Salbiyah bukan ada dirinya, malah disebut dengan sifat adam. Ma'nawiyah bukan ada dirinya, amrun i'tibari ataupun hal. Kita guna pendapat yang masyhur, yang jumhur, amrun i'tibari. Ini kan semua sifat wajib. Dia sebenarnya kalau ada, kalau pakai slide tu lebih nampak. Tapi tidak mengapa. Ini kan semua sifat wajib. Ta'rif wajib dalam ini adalah sifat yang ada. Bila ada cuma sifat ma'ani. Yang ini, macam mana nak sebut? Bukan ada dirinya, tapi sungguh, sengoti. Tahakkuk dengan thubut. Sebab itu kata ulama, ada ini terjemahkan dengan sungguh. Ataupun dengan thubut. Itu yang ulama sebut thubut tadi tu. Dengan tahakkuk. Disebut tadi tahakkuk. Guru kami sebut tahakkuk. Syekh Ahmad Al-Dawudin. Hafizahullah wa ra'ah. Jadi, sifat ada, sifat yang menerima thubut, itu lebih lagi umum. Kalau sifat yang ada sahaja, cuma sifat ma'ani, maka sifat lain tak termasuk dalam wajib. Walau sifat ini kan 20 yang wajib. Begitu kata ulama. Jadi yang lebih lagi umum. Bila kita sebut sifat wajib, sifat yang tidak menerima tiada, dia mesti ada. Ada tu maksudnya thubut, tahakkuk, sungguh, sengoti. Barulah sifat nafsiyah bukan ada tapi thubut. Salbiyah bukan ada tapi thubut, tahakkuk. Demikian ma'nawiyah bukan ada tapi thubut dan tahakkuk. Ini kena tanbih. Ini kena tanbih supaya kita lebih lagi jelas dan umum. Yang di situ kata Baba'in, kalau terjemah ini
Yastaru, ia mesti ada ai, dia mesti sungguh atau sengoti. Boleh faham ni? Ini dakik ni. Ini dakik. Bukan nak kata ta'arif Imam As-Sanusi, yang lain-lain itu tak. Bukan maksudkan itu tidak tepat. Ya, itu betul. Tetapi yang lebih merangkumi, kata ulama tadi, guna perkataan thubut. Sama juga dengan intifa. Intifa. Sifat yang kita sebutkan tadi itu, sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, sifat ini bukan wujudi, tapi amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari, dia akan melibatkan apa? Dia akan melibatkan thubut dengan tahakkuk. Nah, kalau wujud, dia mesti melibatkan wujudi. Baik, untuk lebih jelas, mari kita baca faedah. Kenapa digunakan thubut? Tetap boleh tambah ke atas tu tahakkuk dan intifa. Tidak. Kita dah ambil masa kita sampai muka surat 8 saja ya. Kita baca apa kata ulama, kita bawa rumusan, kita berhenti. Imam Ad-Dardir dalam kitabnya Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah, beliau yang mengarang kitab ini dan beliau yang mensyarahkan. Apa kata beliau? Wa innama abbarat bis-thubuti wal-intifa' dunal wujudi wal-adam litashmalat ta'arif al-ahwal ala al-qawli biha kakauni ta'ala aliman fa innaha la tattasifu bil-wujudi wal-adami. Baik. Sesungguhnya ia, yakni nazam, hanya mengibaratkan dengan subut dan intifa. Bukan thubut ya. Thubut itu bukan wujud dan intifa bukan adam. Tidak dengan wujud dan adam. Untuk menunjukkan takrif ahwal, yakni hal yang lebih menyeluruh. Hal. Nah. Jika mengikut pendapat yang mengatakan ada hal. Apa dia hal? Hal itu nafsiyah dengan maknawiyah, dua ini. Tapi pendapat ini tidak kuat. Ulama katakan al-halu muhal. Imam Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari kata al-halu muhal. Hal itu muhal. Maka jadikan ia amrun i'tibari. Baik. Seperti keadaannya Ta'ala yang berpengetahuan. Ini saya ikut terjemahan biasa. Kalau terjemahan Pak Da'i, keadaan Allah yang sentiasa bersifat dengan pengetahuan. Dan terjemahan itu rasanya lebih dekat kepada tepat. Tak mengapa kita guna dulu keadaan Allah Ta'ala yang berpengetahuan. Ini namanya hal. Ini bukan namanya wujud. Sebab itu kalau guna wujud itu kurang tepat, kata Imam Dardir, maka digunakan thubut. Kerana ia tidak disifatkan dengan wujud dan adam. Tidak. Kaunuhu ini, kaunuhu bawah ni, nak kata adam itu sifat salbiyah. Nak kata wujud, dia tak sampai kepada wujud. Kalau digunakan adam dengan wujud, macam mana nak letak kedudukan sifat ma'nawiyah itu? Sebab itu tidak diguna wujud dengan adam, tapi diguna thubut dengan intifa. Nah, Syekh Mustafa Abu Zaid, pentahqiq kitab Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah, menjelaskan ay sifatul ahwal nafsiyatun atau ma'nawiyatun. Wa kadha sifatus suluk. Fayu'khadhu min hadha ta'arif anna thabit a'ammu minal mawjud. Fakullu mawjudin thabitun walaysa kullu thabitin mawjudan. Fadzawat wal ma'ani laha wujudun fil kharij wa yasihhu an tura. Wa amma thabit فموجود في الأذهان لأنه لا يصح أن يرى وكذا الانتفاء أعم من العدم فإن العدم في الموجود بخلاف انتفاء فإنه في الموجود والثابت كالأحوال. Iaitu sifat-sifat ahwal adalah nafsiyah atau maknawiyah. Nafsiyah itu sifat wujud dan sifat maknawiyah kaunuhu itu bukannya wujudi. Itu hal bagi yang mengatakan itu adalah hal. Nah, begitu juga sifat-sifat salbiyah. Salbiyah itu sifat yang adam, bukan wujud. Nah,
Difahami daripada ta'rif ini bahawa sabit yakni tetap lebih umum daripada maujud yakni ada. Thubut ataupun sabit, tahakkuk itu lebih umum daripada wujud. Yang kita sebut tadi. Di sini maujud. Kenapa disebut maujud? Sebab yang bersifat dengan wujud itu maujud. Setiap maujud adalah sabit dan bukanlah setiap sabit adalah maujud. Begini, setiap yang wujud, sifat ma'ani itu wujud. Maka ia sabit, tahakkuk. Maksudnya, ada dan sungguh. Ataupun ada lagi sungguh. Tapi kalau sifat amrun i'tibari, ia bukannya ada, tapi sungguh sahaja. Sengoti. Sifat ada, bukan ada. Itu hal ataupun amrun i'tibari. Kalau ada, ia boleh dilihat, digapai dengan 5 panca indera. Tengok saya ada. Saya ni zat ada, tapi sifat ada, bukannya ada. Cuba cari ada pada saya. Tak jumpa. Tapi akal kita kata ada. Sebab batang tubuh saya ada. Tapi cuba cari sifat ada. Tak ada. Sama juga sifat salbiyah yang ada pada saya. Saya lelaki. Sifat salbiyah saya tidak. Kalau sifat salbiyah itu difahami dengan tidak. Sebab itu disebut insilab. Dia bukan salibun tapi insilab. Difahami tidak. Saya lelaki, difahami tidak perempuan. Saya lelaki, difahami tidak hayawan. Cuba cari tidak perempuan dekat badan saya ni. Cuba cari. Tak jumpa. Tapi boleh faham tak kalau orang begini bermaksud bukan perempuan? Boleh difaham? Boleh. Amrun i'tibari. Ni kita akan cerita panjang ni sebab kita dah ambil masa fiqah dah ni. Zat-zat dan sifat-sifat ma'ani ia wujud pada kharij yakni luaran dan boleh dilihat. Kalau boleh dilihat sebab dalam kaedah menyebut sifat ma'ani itu wujudi. Kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma'. Setiap yang ada itu boleh dilihat dan boleh didengar. Itu Abul Hasan Al-Ash'ari. Kalau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, setiap yang ada boleh dilihat, belum tentu didengar. Yang didengar dia mesti masmu'at yang ada. Sebab tu nanti bila bercerita bab kalam, kalam apa yang didengar oleh Nabi Musa di Bukit Tur Saina? Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kalam ismi, kalam nafsi. Sebab kalam itu sifatnya sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani itu wujudi. Bila wujudi, kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'. Sebab itu yang didengar itu adalah bukan suara ini tapi sifat. Sifat kalam, sifat ma'ani, ismi dengan nafsi. Tapi kata Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi tak. Yang didengar itu adalah apa? Adalah suara. Tapi suara itu bukan suara Allah. Suara yang dijadikan oleh Allah. Bermakna suara itu makhluk. Sebab kaedah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang didengar mesti ada suara. Kalau Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, hijau yang ada pada kitab ini boleh dilihat, boleh didengar. Kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'. Tapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi boleh dilihat tapi tak boleh didengar sebab dia tidak ada suara. Itu kemudian nanti cerita bab kalam. Itu perbahasan panjang. Cerita kat sini, sifat ma'ani lau kushifa annal hijab la ra'aynaha. Kalau Allah buka hijab, dapat kita tengok sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Sebab dia wujudi. Kaedahnya, kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'. Adapun sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, itu bukan wujudi. Tak boleh dilihat, tak boleh didengar sebab dia amrun i'tibari. Penting untuk kita tahu wujudi amrun i'tibari. Adapun sabit ia wujud pada zihin yakni fikiran kerana ia tidak boleh dilihat. Bukan boleh dilihat. Saya bercakap sekarang kan, yang ada mulut, yang ada gigi, yang ada lidah. Bercakap itu atas dasar akal. Adanya mulut, adanya gigi, adanya lidah, adanya movement ni, adanya moving ni. Maka akal akan kata the combination of semua ini, akal kata this is what so-called speaking up, voicing up. Ini yang disebut bercakap. Cuba cari cakap. Kalau cari pegang, kena kat bibir, kena kat itu maksudnya amrun
i'tibari. Kata guru kami Syekh Ahmad Rudauddin, apa beza amrun i'tibari dengan hal? Mudah-mudah. Hal kalau tak fikir dia macam ada. Tapi amrun i'tibari kena fikir dulu. Contoh, lampu ni kan bulat. Bulat tu hal tu. Kita tak fikir pun dia tetap bulat. Tapi cuba cari bulat, tak jumpa. Buku saya ini, wujudi, buku ni. Tapi segi 4 tepat yang ada pada buku ni, amrun i'tibari. Kalau nak lebih spesifik, hal. Segi 4. Cuba cari segi 4, pegang. Cari segi 4. Tak jumpa. Itu maksudnya hal. Mana-mana saiz, hal. Mana-mana bentuk, hal. Itu beza wujudi amrun i'tibari dengan hal. Baik. Ini kan tadi sabit, benda yang disebut tidak mawjud, ada dalam akal, tak boleh dilihat. Begitu juga intifa, lebih umum daripada adam, kerana adam ada pada mawjud. Adam, fa'innal adam fil mawjud. Adam ada pada mawjud. Maksudnya, kalau dia adam, mawjudlah. Kalau dia mawjud, tidak adamlah. Tidak seperti intifa. Tak semestinya intifa, tak semestinya benda yang ada. Kalau wujud lawannya adam, ada lawannya tiada. Tapi macam sifat. Sifat apa tadi itu? Sifat nafsiyah. Itu bukan wujud, tapi amrun i'tibari. Bukannya adam, tapi amrun i'tibari. Ia yakni intifak ada pada mawjud dan sabit seperti sifat-sifat hal. Sifat hal. Hal itu, nak kata wujud tak, nak kata adam tak, hal ini. Maka ia berada di antara idea ini. Sebab itu bila sebut wujud saja, rujuk kepada sifat ma'ani. Macam mana sifat-sifat yang lain? Itu yang tu. Sebab itu ta'rif yang menggunakan subut dengan al-intifa, itu kata ulama lebih umum. Syarah di bawah tu kita baca sikit Ustaz Syafi'i, muka surat 8-12. Tidak disifatkan dengan wujud. Nombor 12. Para ulama tauhid di sebelah Fatani dan pantai timur semenanjung Malaysia menterjemahkan mawjud dengan ada, atau ada dan sungguh, atau ada lagi sungguh. Ini apa yang saya belajar daripada guru-guru ya. Saya buat dhabit, saya masukkan dekat sini. Dan subut, yakni sabit, dengan sungguh atau sengoti. Kerana mawjud adalah wujudi, yakni ada dirinya. Ada dirinya. Dan subut adalah amrun i'tibari, perkara dalam fikiran sahaja. Bukan ada dirinya. Gitu. Oleh itu sifat ma'ani adalah mawjud, yakni ada atau ada lagi sungguh. Tambah lagi ada dan sungguh. Itu yang sebut tadi tu. Bila sebut wujud, dia mesti sungguh. Tapi bila sebut sungguh, tak semestinya wujud. Ada tadi sifat nafsiyah tu sungguh, tapi bukan ada. Gitu. Kerana wujudi yakni ada dirinya. Sifat nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah, 3 itu bukan mawjud, tetapi subut yakni sabit atau tahakkuk, tetap, kerana semuanya bukan wujudi yakni ada dirinya, tetapi amrun i'tibari yakni perkara dalam fikiran sahaja. Ini kata guru kami Syekh Ahmad Rudauddin, beliau belajar hukum akal hukum ni setahun. Kita baru maghrib dengan isyak, campur isyak sikit. Ni kalau dah kuasai ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah bagikan kefahaman. Allahumma amin. Nanti kita belajar 2 minggu lagi kepentingan memahami hukum akal dalam pengajian tauhid dan akidah. Hadza wabillahi taufiq. Mari kita lihat pada Safinah An-Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca muqaddimah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, muka surat 1. Sebab beliau orang Hadramaut. Hadramaut itu antara sebab disebut Hadramaut kerana
Ketika Nabi Hud meninggal, lalu orang mengatakan hadarahul mautu, telah hadir padanya kematian. Lalulah namanya Hadramaut. Jadi orang yang tinggal di Hadramaut dipanggil Hadrami. Hadrami. Untuk menasabkan diri kita pada tempat, tak boleh sebarang juga. Dalam kaedah menyebut, man sakana baladan arba'a sinin yasihhu ayyun saba ilaih. Kalau tuan-tuan yang mengaji di Mesir, mesti berada di situ 4 tahun Hijriyah. 1 tahun Masehi sama dengan 360 hari. 1 tahun Hijriyah sama dengan 354 hari, 8 jam, 8 minit. Itu didhabitnya. 4 tahun cukup di situ, baru boleh namanya Al-Masri. Kalau di Morocco, Al-Maghribi. Tapi mesti duduk situ 4 tahun. Kurang daripada 4 tahun, tak boleh. Itu kaedah cara nak gunakan itu. Asy-Syafi'i, sebab beliau bermadhab Asy-Syafi'i, berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syarah di bawah tu tak semestinya saya baca keseluruhannya, tak semestinya. Sebab kalau baca keseluruhan memang panjang. Memang berbulan-bulan baru muqaddimah kita dibuatnya. Sekadar sahaja saya akan baca. Naam. Fadhal Ustaz. Segala puji dengan nama. Muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Ada syarah di situ, yang itu saya tak syarah panjang. Sedikit untuk asatidzah. Bila ada orang datang kat sini, lalu dia kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apapun terjemah tak mengapa ya. Tapi agak-agak kita faham tak? Datang kat sini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Agak-agak kita faham tak? Kalau dalam bahasa Melayu terjemah begitu. Tak jelas. Tergantung-gantung. Sebab itu kata ulama, mereka bahaskan. Bismillahirrahmanirrahim ini ada muta'allaq dia. Ada macam ayat yang tergantung di situ. Paling kurang ada 8. 1. Taqdim al-ismil am. Taqdim al-ismil am. Apa maksud? Dimulakan dengan isim am. Apa maksud isim am? Ibtidai. Permulaanku dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama. Permulaanku dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu muta'allaq yang pertama. Muta'allaq yang kedua, permulaan apa? Kalau menulis, penulisanku. Tadi permulaan terlalu umum, ismul am. Ini ismul khas. Takdim maksudnya dimulakan takdim ismul khas, barulah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertama takdim al-ismil am. Apa isim am? Bidayati, permulaanku dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu masih belum jelas. Letak yang kedua kata ulama, isim juga tapi khas. Apa? Penulisanku. Baru tak, cerita penulisan tu. Begitu. Tapi kata ulama, itu masih lagi umum. Yang ketiga, permulaan tadi tu, bila permulaannya, maka disebut abda'u. Tadi bidayati permulaanku, kan tu isim. Jadikan ia fi'il. Maaf ni agak dakik ni. Paling kurang tuan-tuan bila mengaji talaqi begini, ada buah kita panggil. Ada benda yang kita pelajari. Kadang-kadang kita santai,
kadang-kadang kita kongsi buah-buah sebegini ni. Supaya tuan-tuan bila kembali nanti ada benda. Sebab benda ni jarang dicerita orang. Tadi apa? Ada 8 muta'allaqat. Satu, takdim apa tadi? Al-ismil am bidayati. Permulaanku dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kata ulama tu umum sangat. Jadikan dia khusus. Penulisanku ta'lifi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia kata ulama, permulaan tu permulaan apa? Bila mula tu? Jadikan nombor 3. Apa dia? Taqdim al-fi'lil am. Maksud, abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku memulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kata ulama lain, memulakan apa? Biar jadi khas. Itu yang jadi taqdim al-fi'lil khas. U'allifu. Aku menulis. Bila itu kan fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' sekarang. U'allifu bi bismillahirrahmanirrahim. 4 di situ. Tadi apa tu? Taqdim al-fi'lil am. 2. Taqdim al-fi'lil khas. Fi'il khas. Apa dia? Ta'lif tadi tu. 3. Taqdim al-fi'il. Tadi isim. Al-fi'lil am. Apa dia? Abda'u. Yang ketiga, taqdim al-fi'li al-khas. Apa fi'il khas? Aku menulis. Kata ulama, ini bagus tapi kurang adab. Kenapa? Jangan sebut apa pekerjaan kita dulu. Biar kita ambil barakah. Dahulukan bismillahirrahmanirrahim. Baru yang kita buat. Karena itu. Takdim tadi tu tukarkan kepada takhir. Tadi takdim al-fi'lil am kan nombor 1. Tukarkan dia. Takhir al-fi'lil am. Maksud, letak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayati. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Permulaanku. Itu nombor 5. Kata ulama, permulaan tu umum sangat. Biar dia lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lifi. Maaf ya, yang ini bahasa Arab sedikit nih. Siapa yang tidak ke situ mungkin agak berat sedikit. Kecuali ada slide. Saya biasa guna slide. Tapi tak mengapa. Baik. Kata ulama yang lebih bagus, bila bidayati itu, nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u. Yang paling bagus nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku menulis itu paling bagus. Kenapa? Kita adab. Biar kita ambil berkat Bismillahirrahmanirrahim, baru u'allifu. Ada berapa tadi muta'allaqat? Ada 8. 1. Taqdim al-fi'lil am. 2. Taqdim al-fi'lil khas. 3. Taqdim al-fi'il. Tadi isim. Pertama, taqdim al-ismil am. 2. Taqdim al-ismi al-khas. 3. Taqdim al-fi'li am. Al-am. Yang keempat, taqdim al-fi'li al-khas. 5, 6, 7, 8, tukarkan. Taqdim tu tukar jadi ta'khir. Semua ikut kat situ. Baik. Supaya kita tahu, Masya Allah. Situ letaknya. Keberkatan tadi itu. 8 dibahas ulama, yang terbaik nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Apa beza Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman, pemurah pada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim, hanya orang-orang yang beriman. Kalau Ar-Rahman, Jalailun Ni'am. Muka surat 4. Footnote nombor 4 tu. Jalailun Ni'am. Nikmat yang besar-besar. Kalau Ar-Rahim, nikmat yang halus. Itu antaranya. Baik, mari kita lihat. Baik. Saya tak syarah banyak. Tapi kita nak kongsikan muka surat 11. Muka surat 11. Sudah? Mari kita lihat hikmah ke atasnya tu. Muka surat 11 atasnya tu. Fadhal Ustaz. Hikmah 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada dalam basmalah. Begini.
Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. 4 perkataan ini ada isyarat. 4 di situ. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, beliau syarahkan. Siapa baca Maraqil Ubudiyah ni? Rasa penuh di dada. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah ni lah sebut, lepas kita solat qabliyah subuh, tapi jangan sebut qabliyatan sebab tidak ada ba'diyatan. Lepas solat itu baring sekejap. Begini, baring begini. Sebab itu solat sunat elok buat di rumah. Muslimat baik, muslimin baik. Lepas solat sunat subuh 2 rakaat. Tolong diingat esok kita nak subuh ni. Jangan tinggal 2 set surah ini. 1 rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, Qul wallahu ahad. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, saya bertamu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu Nabi baca 2 surah ini pada waktu solat sunat sebelum subuh. Qul wallahu ahad dengan Qul ya dengan Qul wallahu ahad. Kenapa? Wallahu a'lam. Tapi zahirnya kedua-dua surah ini makkiyah. Kedua-duanya cerita tentang akidah. Jadi kuatkan akidah di awal pagi. Ketika lain, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Majalis, Nuzhatul Majalis, dan Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam kitab Wasayal Abrar. Rotetkan dengan rakaat pertama, Alam nashrah laka sadrak. Rakaat yang kedua, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kita buat ni. Kenapa? Kata ulama, man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca alam, alam nashrah laka sadrak sampai akhir. Rakaat kedua bi alam dengan alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yusibhu alam. Tidak ada yang boleh menyakitinya hari itu. Ni pendidik awal pagi ni. Rotate esok kita buat kuliah dengan Qul wallahu ahad. Lusa alam nashrah dengan alam tarakai. Tapi baca sampai habis, jangan kepala saja. Baca sampai habis. Itu pendinding awal pagi tu. Lepas tu, baru kita baring. Baring busuk sebelah kanan. Bantal ni bantal. Jangan bubuh bantal cushion. Kalau bubuh bantal cushion ni, ini ghaibul ghuyub. Subuhnya pukul 9 nanti. Ketika baring, baca apa? Dalam hadis tidak disebut bacaan apa. Tapi dalam kitab Maraqil Ubudiyah disebut. Ketika baring tu baca Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajurni minan nar. Baca 3 kali ini. Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajurni minan nar. Baca 3 kali, bangkit baru pergi masjid. Gitu. Tapi kalau dah ada di masjid, boleh buat. Tapi jangan buat kena kat tuan imam. Buat ke ujung-ujung tu. Supaya orang tak pelik tengok. Di masjid baik, di rumah baik. Paling bagus di rumah. Cuma kadang-kadang kita yang mulai di masjid, datang kat sini. Itu beliau sebut dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan yang mengisyaratkan kepada. Pertama, 4 penjuru yang digunakan syaitan untuk menggoda manusia, iaitu daripada depan, belakang, kanan atau kiri. Sesiapa yang selalu mengucapkan basmalah dalam segala amalannya, dia akan mendapat pertolongan Allah dalam menghadapi syaitan yang datang dari 4 penjuru ini. Kenapa depan, belakang, kanan, kiri? Kenapa tak atas? Sebab kita ingat ayat Al-Quran. Kenapa tak di bawah? Mereka pun tahu juga apa keluar kat bawah. Man kana hammuhu batnuhu wa farjah faqimatuhu ma yakhruj minhuma. Siapa yang dalam kehidupannya hanya ingat syahwat dengan perut saja, kedudukannya sama dengan apa keluar daripada bawahnya. Syaitan pun tak mau. Lepas itu, mereka daripada 4 penjuru.
Kedua, 4 keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa iaitu sama ada dalam keadaan sembunyi, terang-terangan, malam atau siang. Basmalah yang selalu diucapkan oleh seseorang hamba dalam kehidupan sehariannya boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya dalam 4 keadaan ini. InsyaAllah. Jadi banyakkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Quran. Bila ayat Al-Quran, pahalanya walaupun kita Bismillahirrahmanirrahim saja-saja, itu dikira membaca ayat Al-Quran. Kalau baca ayat Al-Quran kan pahala tadi itu. Man qara harfan min kitabillah. Masya Allah. Ada faedah 11 kurniaan yang ada dalam Bismillah yang itu tidak kita baca. Kita baca muka surat 12. Faedah. Faedah basmalah sebagai pelindung. Syekh Ahmad As-Sawi mengatakan bahawa jika basmalah dibaca sebanyak 21 kali sebelum tidur malam. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca basmalah, basmalah, basmalah. Bukan. Basmalah ni istilah. Orang yang membacanya akan selamat daripada syaitan. InsyaAllah. Rumahnya terselamat daripada kecurian. Selamat daripada mati mengejut dan bala-bala yang lain pada malam itu. Macam mana nak kira? Boleh dengan jari ni. Jari kita ni, setiap lekuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita daripada sini yang lupa daripada sini. Dia main pada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti kat ujung ni 21. Tak payah ambil tasbih. Ataupun tuan-tuan kira macam kira tasbih biasa. Satu jari ni dia boleh lengkap 33. Lagu mana? Muslimat kat belakang nampak tak? Jari saya ni, ni dia ada macam garis. Garis bawah, nombor 2, nombor 3. Cara dia, nombornya di sebelah tepi. Sebelah tepi kiri. Cuba Cuba tuan-tuan tengok saya. Ni. Jari ni nombor 1. Ni 2. Tapi tepi. Ni 3. Dia punya garis. 4 atas. 5, 6, 7. Lagu tu. Jadi satu jari ni 7. Jari kedua 14. Ketiga 21. 4, 28. Tinggal berapa nak jadi 33? Tinggal 5. 5 dia lagu ni. Ni 1, 2, 3 atas 4, 5. Jadilah 33. Itu yang kita bertasbih begini. Saya praktikal ya. Saya praktik. Ni subhanallah, 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 subhanallah atas tepi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 7. Subhanallah tepi ni. Maksudnya garis tepi tu. Subhanallah, subhanallah atas. Subhanallah, 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 subhanallah. 14. Jadi 4 ini 28. Jari ni, pasal kita guna ni semua pakai ibu jari. Mai pada ibu jari, kita guna jari telunjuk. Ni, di sini dulu. Subhanallah, 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 subhanallah. 33. Gunakan pemberian Allah ini. Ini kita guna tepi. Kalau tuan-tuan guna ni isi ni pun boleh. Yang penting sini 7, ni 33. Baik. Itu jangan baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita terus. Segala puji Ustaz Syafi'i. Segala puji hanya bagi Allah. Tuhan. Kalau dalam tauhid disyarah lagi, segala puji itu alhamdulillah. Puji itu kenapa disebut segala? Sebab dia banyak, ada 4. Dalam kitab ni ada syarah ataupun tak? Puji itu ada 4, ada. Muka surat 16. Mari kita lihat. Hamdalah ada 4 jenis. 1, Ustaz Syafi'i, puji qadim. Puji qadim yakni Allah kepada qadim. 1. Yang kedua, puji qadim kepada hadis yang qadim makhluk. ni Allah ya. Kepada hadis makhluk ada ayatnya. Kita lalu saja. 3, 4. Puji hadis kepada qadim. Hadis kita memuji Allah. 4. Puji hadis kepada hadis. Puji hadis kepada hadis. Itu puji paling bawah. Yang keempat. Puji yang paling bawah ini hakikatnya kepada Allah.
Kenapa? Contoh, saya memuji seseorang, azannya sedap, suaranya merdu. Saya pun memuji beliau. Hakikatnya, saya memuji Allah. Kenapa? Saya memuji beliau kerana suaranya merdu. Siapa yang bagi suara yang merdu itu? Allah. Jadi, hakikatnya semuanya kepada Allah. Baik. Segala puji. Tuhan sekalian alam. Baik. Dan Alam di sini, tuan-tuan, kerana kita dah mengaji tauhid, kita ubah perception. Bila kita sebut Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, malam ini ubah perception. Selalunya bila kita sebut alam, maksud alam semesta. Sekarang ubah. Bila sebut alam dalam ilmu tauhid, ma siwallah, selain daripada Allah, tu namanya alam. Alam tu apa? Ma siwallah, selain daripada Allah, termasuk alam semesta, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, termasuk malaikat, jin, binatang, tumbuhan, termasuk depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, termasuk hangat, dingin, sejuk, termasuk suara, termasuk kehidupan, termasuk kematian. Semua tu alam. Sekarang ubah perception. Sebab biasa bila kita sebut sekalian alam, kita pun terbayang alam semesta. Betul, tu kecil sangat. Maksudnya Allah Tuhan sekalian alam, Allah Tuhan kepada seluruh makhluk. Tu paling senang. Kita mengaji tauhid kena di situ. Sebab itu disebut alam. Kenapa disebut alam? Sebab ia menunjukkan adanya Allah. Alam itu berasal dari perkataan alamah, alamatan. Bila kita tengok bukit tu alam, itu alamah adanya Allah. The existence of the universe indicates the existence of the creator of the universe. Boleh nak? Adanya alam ini, makhluk ini menunjukkan adanya pencipta makhluk. Baik. Dan dengannya kami memohon pertolongan atas segala urusan. Baik, kita terus saja. Dunia dan agama, dan semoga Allah merahmati dan memberi penghormatan. Baik. Ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di situ berhenti sekejap. Kita buka muka surat 13. Teks Arabnya yang Ustaz Syafi'i baca tadi itu Melayu. Teks Arabnya wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Kenapa disebut semoga tadi itu? Di sinilah yang disebut, yang saya sebut mula-mula tadi itu. Apa dia? Jumlah doaiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Sebab itu bila disebut nama Nabi, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati. Kan doa tu, bila doa dapat pahala. Boleh ya? Namanya apa tadi? Namanya jumlah doaiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Ada muka surat 22. Muka surat 22 dekat footnote atas sekali. Ayat ini disebut jumlatun doaiyatun khabariyatu lafzan insya'iyatu maknan. Baik. Sama juga sebab itu bila sebut nama sahabat sunat taraddi. Sayyidina Abu Bakar sunat taraddi radhiyallahu anhu. Ummina sayyidatina Aisyah sunat taraddi radhiyallahu anha. Disebut nama Imam Syafi'i sunat tarahum rahimahullah. Gitu. Baik. Itu namanya jumlah doaiyah. Penutup para nabi dan ke atas keluarganya dan para sahabat semuanya. Dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Baik, kita terus masuk supaya kita dapat juga ya meneruskan tajuk bahagian pertama. Rukun Islam. Fasal pertama rukun Islam. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Beliau, ini kitab fiqah ni. Ini kitab fiqah.
Tapi beliau mulakan dengan akidah. Sebab fiqh berpasakkan akidah. Nah, Rukun-rukun Islam ada 5 perkara. bermaksud rukun dari segi bahasa bermakna juzuk atau tiang bagi sesuatu atau bahagian yang paling asas daripada sesuatu. Rukun bermaksud bahagian yang mesti ada untuk mencapai hakikat sesuatu. Jika tidak ada rukun, sesuatu itu tidak akan ada. Sebab itu pentingnya rukun itu. Maksud, kata ulama, bukan 5 ini saja, tapi ini sebagai yang core. Yang core, yang kalau nak cerita tentang Islam, 5 inilah. Baik. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan, yakni ilah yang layak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. 2 kali saksi. Sebab itu dipanggil saksi itu syahadah. Syahadatun, syahadatani. Kalau mansub, syahadatain. 2 syahadah. Sebab itu dipanggil 2 kalimah syahadah. Baik. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Cukup. Bermakna kalau kita mengakui Nabi Muhammad pesuruh Allah, bermakna yang lain pun pesuruh Allah juga. Seluruh Nabi dan Rasul yang lain. 6. Kedua, mendirikan solat. Kenapa tidak disebut mengerjakan solat? Sebab mendirikan itu dia mesti serius. Dan solat itu ibadah paling besar yang Allah kurniakan kepada hamba. Ibadah paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah. Muka surat 27 dibetulkan baris. Bawahnya itu. Muka surat 27 dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah ditambah perkataan ghaliban. Aqwalun. Baik, yang atas tu betul, yang bawah tu tak betul. Tak tepat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun. Bukan muftatah. Muftati, bukan muftata. Hatun bitakbir wa mukhtata. Bukan muhtati. Yang atas tu betul. Yang bawahnya tak tepat. Baik. Terus Ustaz Syafi'i. Ketiga, mengeluarkan zakat. Baik. Mengeluarkan zakat. Itu zakat yang macam mana tu? Itu zakat yang melibatkan fitrah. Kalau badan, zakat fitrah. Kalau harta, zakat perniagaan, binatang dan lain-lain. Dan diberikan kepada asnaf yang 8. Baik, terus. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kita ni dah dekat kepada bulan Ramadan. Kita baca sedikit kenapa disebut Ramadan. Bawahnya Ustaz Syafi'i, ia dinamakan. Ia dinamakan Ramadan kerana ketika bangsa Arab menetapkan nama-nama bulan, cuaca sangat panas pada bulan Ramadan. Akhirnya bulan itu dinamakan dengan Ramadan. Pendapat lain mengatakan perkataan Ramadan bermaksud cahaya yang sangat panas. Ia mengisyaratkan kepada amalan kebaikan yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan seperti cahaya panas yang akan membakar. Yamridu. Membakar apa? Membakar dosa dan kesalahan, iaitu mendapat keampunan Allah. Baik. Seterusnya di atas menunaikan. Kelima, menunaikan haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi ke situ. Baik. Mampu ni dia ada syarat dia. 1 yang di bawah tu Ustaz. Mempunyai. Mampu pergi ke situ bermaksud pertama, mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk pergi dan balik. Kalau tak cukup, belum mampu. Maksud belum wajib lagi. Kedua, mempunyai nafkah yang cukup untuk tanggungan yakni keluarga yang ditinggalkan sepanjang dalam perjalanan. Ketiga, mempunyai kenderaan jika jarak menuju Makkah jauhnya 2 marhalah atau lebih. Keempat, memenuhi syarat-syarat lain. 2 marhalah ini khilaf ulama. Tapi ada yang mengatakan 84 ke atas. Ada kata 85 ke atas. Itu dah boleh 2 marhalah. Baik. Kita berhenti dekat sini. Islam terdiri daripada 5 asas. Ini kita baca untuk penutup. Tafadhal Ustaz. Islam terdiri daripada 5 asas. Hadis ini menunjukkan bahawa terdirinya Islam atas 5 rukun ini. 5 perkara ini adalah pasak kepada agama Islam.
Bukanlah bermakna ajaran Islam cuma ada 5 perkara ini, tetapi 5 perkara ini adalah rukun dan asas agama Islam. Kalau orang itu mengaku bahawa Allah sebagai Tuhannya, bermaksud apapun perintah Allah akan dituruti. Kalau dia mendirikan solat, solat itu perintah yang sebagai tanda kita ini ikut Allah Azza wa Jalla perintahnya. Perintah lain pun kita akan ikut juga. Dia begitu. Dia begitu. Kalau 5 ini diselami maknanya dibuat dengan baik, urusan-urusan ibadah yang lain, muamalah yang lain, munakahat yang lain, junah yang lain, itu selesai. Sebab itu 5 ini kena dijaga elok. Banyak lagi ajaran lain yang dituntut dalam Islam seperti menuntut ilmu, berbuat baik kepada orang tua, berbelas kasihan kepada makhluk Allah, berzikir dan lain-lain. Kesimpulannya 5 ini asas. Bila kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, mesti ada beza khalik dengan makhluk. Tu kita mengaji sifat 20 tu. Di situ ya. Hadza wabillahi taufiq. Baik, kita ada cuma 5 minit untuk baca kitab At-Tasawwuf. Maaf, mula-mula ni memang dia terlebih ini, terkurang itu. Tapi tetap saya pegang janji. Tak lebih daripada 1 jam. Saya pegang janji itu. Tapi malam ni saya minta izinlah 5 minit lebih. Jadi 10 minit. Saya ikut jam insya-Allah. Sekarang 56. Saya berhenti. Saya ambil masa 5 minit lebih ya. Maksudnya pukul 10, 5 minit lebih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita baca muqaddimah. Baik. Muqaddimah muallif muka surat XIII 13. XIII 13. Muqaddimah. Naam. Fadal. Muqaddimah muallif. Muallif jangan dibaca muallaf. Kalau muallaf orang baru masuk Islam. Kalau muallif orang yang karang kitab. Beliau dah lama masuk Islam. Alim lagi tu. Bukan muallaf. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Ini panjang. Sebab syarahnya panjang. Kita baca matan saja ke atas. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia, yakni Allah, akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah, lagi yang sangat mengetahui. Ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Ini namanya apa ni? Tak apa, kita baca dulu. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat, dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan selawat dan salam adalah keduanya kepada Nabi SAW yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Sekalian alam. Alam tadi selain daripada Allah. Naam. Kerana rahmat. Yang bersabda ia artinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tiada menilik ia kepada rupa kamu dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Dalam bahasa dalam hadisnya muka surat XXIX tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Terus. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Ini namanya bara'atul istihlal. Muka surat XXX. Maaf tak pandai saya sebut berapa bilangan ni. XXX. Tapi footnote nombor 21. Orang zaman dulu, kalau kita baca muqaddimah, kita tahu dia nak tulis apa. Ini dia nak tulis apa ni? Cerita tentang hati, sifat kecelaan. Kita tahu ni mesti cerita tentang tasawuf. Ni nama apa tadi? Bara'atul istihlal. Orang dulu, sekarang dah kurang sikit seni macam ni. Orang dulu kalau disebut begitu-begitu, kita tahu, tujuannya begini. Masya Allah. Amma ba'du. Maka ini amma ba'du tu kalau nak syarah 1 jam. Amma ba'du tu kalau nak syarah 1 jam. 1 minit je. Adapun kemudian daripada itu. Maksud adapun selepas daripada itu. Maksud selepas saya mengambil barakah dengan
membaca Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah, berselawat ke atas Nabi dan keluarga Nabi dan sahabatnya, baru saya baca ini. Itu maksudnya tabarrukan. Amma ba'du, selepas bertabarruk. Itu. Terus? Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Masya Allah. Dia tawaduk. Ini bukan kecil, ini besar kitab ini. Masya Allah. Siapa ni? Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Naam. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Nanti hamba ni jangan pula tuan-tuan cari apa? Hamba, mari kita tolong beras sekilo seorang. Hamba ni bahasa tawaduk. Hamba, abdun. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan hiasi dengan dia akan segala hati. Itulah hakikat nama kitab ini. Kitab ini namanya panjang begitu. Bukan penawar bagi hati. Jadi kalau nak sebut apa ni Ustaz Syafi'i, nama kitab ini ialah tarik nafas dulu. Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasinya dengan dia akan segala hati. Itu nama kitab ini. Tapi pendeknya penawar bagi hati. Gitu. Kita selalu begitu. Contoh, Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin, kitab fiqah mazhab Syafi'i. Kadang-kadang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka kita sebut kitab Sabilal. Kitab Sabilal. Kitab tu je. Masya Allah. Terus? Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. 3 kitab maksudnya 3 perbahasan yang besar. Bukan 3 kitab, 3 buku lain tu bukan. Dan akan Allah Subhanahu Wa Taala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaannya kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini bahasa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Saya tak ubah. Sebab kata guru kami, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, ini bahasa hati pengarang kitab itu. Sebab itu ia huruf besar, dia huruf kecil. Yang akhirnya nanti, setelah saya kekalkan muqaddimah, segala isinya ini saya kekalkan tapi menggunakan bahasa yang lebih moden, lebih lembut. Itu. Tapi sedikit pun isinya tidak berubah. Itu yang saya buat dalam kitab ini. Terus? Yang menghimpunkan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Sebab beliau orang Indonesia. Al-Mandili Sebab Al-Makki. beliau orang Mandeleng. Al-Makki. Sebab beliau duduk di Makkah lama. Khuwaidim At-Talabah. Khuwaidim tu isim tasghir. Kalau beliau nak sebut khadim pun boleh, tapi kecil daripada khadim tu tawaduk. Talabah Al-Ilm Al-Sharif di kawasan Makkah. Beliau mengajar di Makkah, di Al-Masjidil Haram. Makkah Al-Mukarramah. Pada tanggal 7 bulan Rejab tahun... Ini kan bulan Rejab ni. Masya Allah. Tahun 1378 Hijrah. Cuba kita tengok footnote 40. Sehingga ke tarikh sekarang ini. Kita tambah tu. Ini sebab kitab ni saya tulis 1440 kan Ustaz. Jadi sekarang 1443 Hijrah. 43 Hijrah. Bersamaan dengan 2022 Masihi. Kitab yang sangat berkat ini telah berusia 65 tahun. Masya Allah. Ustaz Syafi'i bukan baca kat sini. Ustaz Syafi'i dah tambah. Yang tulis kat sini 1440. Tadi kan Ustaz Syafi'i baca 1443. Dah keluar buku baru kan? Buku lama kan? Dan 2019 beliau baca 2022. Naam, fadal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keberkatannya. Amin. Memberikan ganjaran yang sempurna kepada penyusunnya. Amin. Al-Alim, Al-Allamah Syekh. Alim yang alim. Al-Allamah yang sangat alim. Sirah mubalaghah. Alim tu alim. Al-Allamah sangat alim. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki.
dan mengurniakan keberkatan dan kefahaman kepada sesiapa sahaja yang membaca, mempelajari dan mengajarnya sehingga hari kiamat. Serta mengurniakan kekuatan dan istiqamah dalam mengamalkan isi kandungannya. Amin. Amin. Sekarang ini dulu kita berhenti. Nanti kita akan sambung pada pendahuluan. Segera kita faham, Masya Allah. Beliau kata ini kitab untuk orang yang mula-mula mengaji. Walau kitab ni Masya Allah. Kenapa saya pilih kitab ini untuk disyarahkan? Satu, kitab ini tentang tasawuf. Tasawuf sangat penting. Dua, kitab ini walaupun kecil, dia sistematik. Sebab nak mencucikan jiwa, dia kena ada takhalli, tahalli. Kitab ini ada. Takhalli, zahir batin, tahalli. Masya Allah. Kita akan sambung, akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulika al-murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'ah wa syauqi ila liqa'ika ya dhal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kat padang mahsyar ni, Allah Ta'ala akan bagi dia lapar. Lapar tu dia tak pernah rasa atas dunia. Macam mana kau pernah lapar atas dunia, tapi lapar dekat padang mahsyar tu kau tak pernah rasa. Kau akan rasa dekat padang mahsyar tu. Dia teruk sangat tu. Seksa. Masalahnya tak mati bang tu masalahnya.